والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. Ya Allah, bukakanlah kami seperti mana Engkau bukakan kepada orang-orang yang arif. Warzuqna fahaman nabiyyin, kurniakanlah kami kefahaman para anbiya. Wa hifdzal mursalin, mudah menghafal seperti mana para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilham yang baik yang Kau kurniakan kepada malaikat yang hampir kepadamu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid, barisan pegawai syarak, barisan AJK Masjid, barisan kepimpinan masyarakat, datuk, datin, barisan kepimpinan agama, haji, hajah, al-fadil, al-fadilah, ustaz, ustazah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim, Maha Karim, kumpulkan kita di malam yang mulia ini untuk kita mempelajari ilmu agama. Duduknya kita sebentar di taman-taman agama, di taman-taman syurga ini, semoga kita dapat menikmati buah-buahannya, bunga-bungaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz zikri. Nabi bersabda yang mafhumnya, apabila kamu melintasi taman-taman syurga, hendaklah kamu menikmati buah-buahannya. Asalnya irta'ani, meragut, maknanya nikmati buah-buahannya, nikmati haruman-haruman bunganya. Maka ditanya baginda, apakah itu taman-taman syurga? Maka baginda menjawab, ia adalah halaqah-halaqah zikir. Dan pastinya perkara yang ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memulangkan diri kita kepada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga dengan kita menjaga SOP yang telah ditetapkan, Allah SWT selamatkan kita daripada wabak COVID-19. Kita tak tahulah berapa banyak dia nak datang COVID tu. COVID-19, mungkin lepas ni COVID-20, mungkin COVID-21 kan. Banyak. COVID-19 pun kita tak larat. Jangan datang 20 lah. Na'udzubillah. Jadi hari ni punya kes 423 kan, dah naik. Jadi kita kena sentiasa, lebih-lebih lagi yang ada apa ni, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung, anak-anak kita yang kecil, cucu-cucu yang kecil ni, maka kita tahan dulu daripada pergi bersiar-siar tanpa maksud, tanpa tujuan, insya-Allah. Pakatan Islam. Jadi kita sikit lagi akan masuk dalam sesi ataupun dalam Bukhari jilid yang kedua, dipanggil Kitabul Maghazi ataupun bab-bab peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 24 peperangan, dan mungkin dalam peperangan tu kita akan cepatkan. Dia ada permintaan daripada Haji Ayim ni lah, macam mana kita nak sambung apa tu, akidah apa ji, akidah ahli sunnah ke apa nama, saya pun tak berapa ni. Mungkin tauhid mungkin tauhid. Jadi kita ikut mana yang sesuai, insya-Allah. Mungkin ada ustaz-ustaz lain sudah ajar kitab tauhid di slot di masjid ini. Jadi mungkin kita penambah baikkan je lah. Kita ada tambahan syarat Imam Baijuri dalam tauhid, kan, Jauharut Tauhid ni. Mungkin kita akan tengok mana yang sesuai. Kalau tinggi sangat kita pun tak faham kan, dia bahas. Kalau rendah sangat kita kata macam darjah 1. Dia yang sedang-sedang je. Orang kata sembang kedai kopi lah. Kita boleh faham, boleh amalkan, dan kita boleh sampaikan, insya-Allah. Muka surat 245.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan akad persaudaraan antara orang iman yang dipanggil perkara yang kedua yang Nabi buat bila Nabi sampai ke Madinah. Pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bina masjid. Maka sebab itu dalam Malaysia kita yang tercinta ada lebih kurang 24,000 masjid. Jadi masjid itu sendiri menjadi pusat penyebaran agama, pusat pembelajaran agama, pusat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Baginda juga mengadakan akad persekutuan yang dengannya baginda lenyapkan segala dendam jahiliyah dan fanatik kekabilahan. Sebelum ni tradisi mereka akan bergaduh tanpa punca, tanpa sebab. Baginda tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi tradisi jahiliyah. Tidak ada tertinggal sesikit pun. Berikut kami sampaikan isinya secara ringkas. Inilah perjanjian daripada Nabi Muhammad untuk orang mukmin dan orang Islam daripada golongan Quraisy dan Yathrib yang berhijrah mengikuti orang Islam Quraisy sehingga berjumpa dengan orang Islam Yathrib dan sesiapa pun yang berjihad bersama mereka. Ta'akhi, persaudaraan antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang Ansar yang memberi bantuan hingga digelar Ansar daripada Aus dan Khazraj. Yang pertama, bahawa mereka adalah satu umat. Kita kena sedar, kita ini adalah umat. Bukan kita mana-mana kaum, bukan kita mana-mana bangsa. Yang kedua, para muhajirin daripada Quraisy perlu saling membantu membayar diat atas kaum mereka. Zaman dahulu diorang ada buat pembunuhan. Satu jiwa maka dibayar diatnya, dendanya adalah dengan 100 ekor unta dibayar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas walakum fil qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan tunaikanlah. Dia dah beri kemaafan, kita tak perlu bunuh satu jiwa dengan satu jiwa, maka dibayar ganti rugi dengan dibayar diat 100 ekor unta. Sedangkan semua kabilah daripada Ansar perlu bersama-sama membayar diat atas kaum mereka sesuai dengan tradisi mereka sebelum ini. Kelompok Ansar menebus tawanan daripada golongan mereka secara baik dan adil menurut piawaian orang mukmin. Ni apa dia? 100 ekor unta tersebut. Orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang pun fakir antara mereka. Yang ni fungsi Baitul Mal. Jadi kan pusat zakat punya. Tu fungsi dia. Tidak kita membasmi kefakiran. Membasmi kefakiran. Dilatih asnaf-asnaf ni untuk bercucuk tanam, berikan modal. Jadi kalau berlaku juga ada kefakiran, itu adalah bergantung kepada individu tersebut. Kalau kita dah buat pelbagai inisiatif, pelbagai alternatif, pelbagai program bernamij yang berkaitan dengan membasmi kefakiran, maka kalau tak terlaksana perkara tersebut, itu bukan lagi salah pihak yang menganjurkan lah. Kan? Pasal kalau ada terbukti memang dia dah jadi petani yang berjaya, mana itu terbukti. Daripada dia menerima zakat sampailah dia jadi pemberi zakat. Begitu. Melainkan perlu memberinya dengan cara yang baik melalui sistem tebusan atau pembayaran diat. Yang keempat, orang mukmin mesti memerangi orang yang melakukan kezaliman antara mereka atau orang yang merentas jalan kepada suatu kezaliman, tindakan dosa, permusuhan atau kerosakan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang ini fungsi orang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin baik yang lelaki, wal mu'minat baik yang wanita, maka sebahagian mereka pembantu sebahagian lain-lain. Bantu macam mana? Ya'muruna bil ma'ruf,
mengajak kepada kebaikan. Bukan ayah aja kena ajar anak, mak pun kena ajar anak. Bukan mak aja kena ajar anak, ayah pun kena ajar anak. Kita balik, perangai maknya. Kan? Kita maknya balik, perangai ayahnya. Saling menyalahkan. Bukan begitu. Yang kelima, semua antara mereka perlu memeranginya walaupun dia adalah anak daripada salah seorang antara mereka. Siapa pun buat kezaliman, kita kena cegah, kita kena serang orang yang buat kezaliman tersebut. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain kerana membela orang kafir. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak layak, tidak sayugia, tidak sepatutnya orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain melainkan kerana tersalah. Tidak boleh menolong seorang kafir untuk melawan seorang mukmin. Nauzubillah. Itu jelas. Jadi dalam kita melaksanakan politik negara kita, kalau ada perkara tersebut, itu tidak sepatutnya. Apa dia tu? Menolong seorang kafir untuk melawan seorang mukmin. Itu tidak selayak sepatutnya. Kelapan, perlindungan Allah itu satu, zimmatullah. Mereka semua berhak mendapatkannya, sekalipun orang yang paling rendah antara mereka. Orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapatkan pertolongan dan tidak boleh dizalimi. Tadi macam ada bertembung kan, macam berlawanan. Ini dia panggil kafil. Kita jadi dhamin. Dia jadi kafir zimmi, dia duduk bawah kuasa kita, maka kita kena jaga dia punya. Bila dia bayar jizyah, dia bayar cukai, maka kita jaga maruah dia, hartanya dan juga agamanya. Kesepuluh, perdamaian dilakukan oleh orang mukmin perlu satu. Tidak boleh seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa melibatkan mukmin yang lain dalam sebuah perang di jalan Allah, kecuali apabila perdamaian tersebut berlaku secara adil bagi mereka semua. Setiap mukmin perlu membela orang mukmin yang lain jika darah mereka tumpah di jalan Allah. Nabi SAW sendiri menjadi kafil, menjadi dhamin, menjadi penjamin apabila ayah-ayah yang telah syahid, maka anak-anak mereka menjadi anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, musyrikin Yasrib, orang kafir Madinah, tidak boleh melindungi harta atau jiwa kafir Quraisy, orang Mekah, dan tidak boleh menghalangi seorang mukmin yang hendak mengambilnya. Ketika itu harta menjadi harta faid, iaitu harta yang didapati tanpa berperang. Kalau ghanimah, harta paling suci, iaitu harta yang didapati selepas berperang. Bila orang kafir nak perang, dia bawa harta dia. Orang Islam perang, bawa harta masing-masing. Bila selesai perang, orang kafir lari, maka mereka tinggalkan harta mereka. Harta itu dipanggil harta ghanimah. Sesiapa pun yang membunuh seorang mukmin yang tidak melakukan tindakan kejam, maka dia perlu mendapat hukuman yang setimpal, kecuali apabila wali orang yang terbunuh merelakannya. Yang tadi itu, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan. Kalau patutnya bunuh satu jiwa, bayar dengan satu jiwa. Tapi kalau dia merelakan, memaafkan, maka dibayar dengan 100 ekor unta, iaitu sebagai diat. Semua orang mukmin perlu memerangi orang itu dan tidak halal bagi mereka hanya berdiam sahaja. Itu perkara yang ke-13 tadi tu. Kalau ada, maksudnya dia kena cari siapa yang bunuh tu. Ke-15, seorang mukmin tidak boleh menolong atau menyokong seseorang yang melakukan kejahatan. Sesiapa menolong atau menyokong orang yang seperti itu, maka dia mendapat laknat dan kemurkaan Allah pada hari kiamat dan tidak akan diterima tebusan daripadanya. Apabila ada suatu hal yang masih mereka perselisihkan, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Itu beberapa perkara dalam perjanjian supaya orang Islam di Madinah ini jelas mereka punya perjanjian antara kafir orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Dan parti daripada isi inti daripada perjanjian itu hanya iaitu dengan memelihara a'rad, memelihara maruah, memelihara harta dan memelihara jiwa. Itu dia punya inti parti daripada perjanjian tersebut. Jadi kalau kita kalau kita ketua kampung bawa inti parti ni dalam ketua kampung kita takkan dengar mak-mak rempit ada lagi kan. Kalau dulu 80-an dia panggil boh sia boh hujan ni tak ada dah. Dah hapus. Dah tak ada lagi panggil tu jenayah cyber. Kan anak-anak kita dedah aurat sana, dedah aurat sini, ni tidak ada dah. Kalau kita laksanakan perkara tersebut, perkara yang sama, saling tegur menegur. Kalau anak orang lain dia tak semayang, kita tegur. Bukan kita bila kita tegur nanti kita kata, anak aku kau tegur, anak engkau tak nak tegur. Bukan macam tu. Dah namanya kita ni bukan saja satu kampung, satu agama pula. Layaklah kita tegur. Sepatutnya begitu. Jadi kita kena buang minda-minda yang macam ni. Kita bukan macam orang luar negara, tak boleh tahu hal langsung. Kalau kita tanya orang yang belajar Jepun, kan, jiran dia mati sampai bau sampai busuk pun dia tak tahu. Punyalah dia tak ambil hal tentang jiran dia. Sedangkan jiran kita 40 depan kena tanya, 40 kanan kita akan ditanya, 40 kiri kita akan ditanya. Dia lapar ke, dia kenyang ke. Kita tak boleh bayangkan kalaulah dia hanya kes dunia. Kes dunia ni apa? Kalaulah dia mati kelaparan sedangkan kita sedang kenyang, maka apa yang kita makan lebih daripada kita kenyang tu, kita makan makanan yang haram. Begitu. Itu kes dunia. Apa lagi kes agama? Solat dia, zakat dia, harta banyak, umrah jauh sekali, na'udzubillah, haji lagilah. Kan? Harta banyak, zakat jauh sekali, sedekah memang tak. Kan? Lepas tu mereka-mereka yang begini, kita kena ajak mereka berbuat kebaikan. Kita sendiri yang jiran-jiran ni kena berbuat baik, fikirkan kebaikan untuk seluruh anak qaryah kita, anak kampung kita. Kesan kejiwaan di dalam masyarakat. Melalui keputusan yang bijak dan kecerdasan yang memukau ini, Rasulullah menancapkan asas, memacakkan asas bagi sebuah masyarakat yang baru dengan jiwa yang sihat. Dengan jiwa yang sihat itu mereka dapat menyelami nikmatnya bersahabat dengan baginda. Batu kalau ada orang alim duduk tempat kita, itu rahmat yang besar. Batu imam yang ada, Allah kurnia kita imam, lombong kejap-kejap dia sakit kan. Sian tadi pun sakit ni. Mana imam kita ni? Dah balik lah. Kejap-kejap dia sakit. Itu adalah kurniaan yang besar. Imam kita, Bilal kita, ni orang yang kita kena jaga. Kan, orang yang terkedepan. Kalau dia jadi tentera kita ni, dialah frontliner yang mana orang tak ada, dia ada lagi kat masjid. Kan, dia frontliner. Kalau orang tak sembahyang ni, semua kita kena, sebab dia fardu kifayah. Imam Nawawi kata sembahyang jemaah ni fardu kifayah. Dia buat, kita tak payah. Macam itulah. Bukan tak payah buat juga kat rumah. Maknanya kita tak kena susah nanti, susah payah kat akhirat. Kalau bayang kita imam kita, bila kita tak ada, susah kita. Kan? Jadi kita kena jaga imam kita. Bila pegawai-pegawai syarak ni kita kena jaga betul-betul. Kalau kata gaji dia kerajaan persatuan turunkan, kita up kan. Masjid kita ni bagi, berapa imam nak? Kan? Bagi. Kita tak kerja, dia dah kerja subuh-subuh. Kita punya Bilal ni, mana? Ni Bilal. Pukul 5 dah bangun. Pukul 5 dah cerah dah kan. Ni memang betul ni. Pukul 5 dah bercahaya lah kita punya masjid ni. Baru macam Masjid Nawawi. Pukul 5 dah, pukul 3, pukul 4 dah ada orang. Masya Allah. Ni kita kena faham konsep. Kan? Jadi kita, kalau ada orang-orang yang macam ni, orang yang terkedepan macam ni, kita kena jaga dia baik-baik. Kan? Nabi Muhammad sentiasa menjaga mereka dengan pengajaran, pendidikan,
pembersihan jiwa dan motivasi untuk berbudi pekerti luhur. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengajarkan kepada mereka adab-adab yang berkaitan dengan kasih sayang, persaudaraan, kewibawaan dan kemuliaan, juga adab dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Itu semua yang Nabi telah terapkan pada sahabat. Batu sahabat ni sanggup apa saja untuk Nabi dia sanggup. Seorang pernah bertanya kepada baginda, bagaimanakah orang Islam yang baik itu? Baginda menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan, wa tuqri'us salam, kamu mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal ataupun kau tidak kenal. Ni kita sekarang orang kenal dia. Kalau bila kita tak bagi salam orang yang tak kenal, dia kata, dia ni mesra alam sangat. Bukan mesra alam. Lepas tu afsyus salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dia Yahudi pendeta Madinah. Bila mana Nabi SAW masuk ke Madinah, Nabi kata apa? Afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa tut'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kamu sebarkanlah salam, afsyus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Walaupun kita PKP kan, Assalamualaikum. Tak kisahlah, yang penting salam. Assalamualaikum. Saya pergi Tunisia tu dia memang biasa macam ni. Assalamualaikum, dia boleh jauh. Kan. Jadi kita barulah saya pergi Tunisia tu tahun lepas memang dia dah buat macam ni dah. Assalamualaikum dia kata. Assalamualaikum. Apa tu? Wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Kamu sebarkan salam, sambung silaturahim, saling beri makan. Masjid yang pertama lah, kalau bagi saya masjid yang pertama bagi makan ni, kita lah setakat ni kan. Kita buka je terus bagi makan. Masjid lain saya ngajar tak ada lagi. Dia bungkus je. Ni kita buat juga, masya-Allah. Wasilul arham, wasallu bil lail. Allah Ta'ala kerahmati satu kampung tu bila ada kaum yang mana dia bangun malam, wan nasu niyam, sedangkan orang lain tidur, dia bangun, dia sembahyang malam. Maka Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam, kamu pasti akan masuk syurga dengan sejahtera. Abdullah Salam bin mengatakan, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, aku turut menghampirinya. Tatkala wajahnya telah kelihatan jelas, aku tahu wajahnya bukanlah wajah pendusta. Sebab apa dia cakap yang tu? Sebab telah dengar daripada khabaran orang Mekah 10 tahun dahulu. Sebelum Nabi datang kan, 10 tahun, 13 tahun dengar ni, ada pendusta, ada pendusta, ada pendusta. Bila Nabi sampai di Madinah, dia kata ni bukan pendusta ni. Sebab dia apa? Dia tahu dia rahib, orang yang mengasingkan diri daripada dunia luar. Jadi dia ada rohaniat, walaupun dia bukan orang Islam, dia ada rohaniat dia, spiritual dia yang bersih, yang benar. Ucapan yang pertama kali baginda katakan adalah, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, at'imit ta'am, berilah makan. Terima kasih. Malam haji belanja makan. Wasilul arham, sambungkanlah tali kekeluargaan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk syurga dengan selamat. Batu orang Melayu kita ni alhamdulillah, sebenarnya dia adalah ibadat, tapi kita menganggap dia adat. Tahlil 7 hari, tahlil 40 hari, tahlil 100 hari, kan? Dan itu benda tu dah dibincangkan. Apa ni ustaz kita, Ustaz Muhadir Ajijal pun dah beritahu benda tu. Walaupun dia nampak macam adat. Cuma kalau kita iktikad lah, keluarga dia tak buat lah, itu berdosa lah. Tapi kalau dia tak buat, tak apa, dia tak mampu, tak payahlah buat. Kalau mampu buat, sampaikan pahala-pahala kita beri makan kepada orang kampung kita. Kita tak tahu orang kampung kita mungkin ada wali, dengan berkat dia doa selamat almarhum almarhumah kita tu. Kita tak tahu, kalau jemput dulu kita jemput anak-anak tahfiz, mana tahu ada budak-budak yang tu yang mana memang baca Al-Quran 24 jam, yang memang daripada kecil tak buat dosa, dia doa
makbul doa dia, dapat juga kita simpanan dekat akhirat. Ini kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh sangka doa mana-mana yang Allah Taala terima. Berikut beberapa sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak. Tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak selamat daripada gangguannya. Orang Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selainnya selamat daripada kejahatan lisan, selalu mengutuk, dan tangannya selalu memukul. Seseorang antara kamu tidak dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi benda ni memang kita payah nak amal. Memang susah nak amal lah. Tapi bila kita amal tu dia seronok. Ni masa saya cerita sikit lah. 2016 saya pergi haji tu. Bila kita nak balik, kita nak belilah apa tu panggil, oleh-oleh kan. Nak beli jubah. Jadi saya cakap dengan guru saya pergi dengan tuan guru saya lah, Syekh ngajar saya Tirmizi dengan ngajar Mishkat. Saya tanyalah, saya nak beli jubah ni. Ingat nak beli jubah yang ada orang bawa kan, depan kita punya kemah, depan kita punya hotel tu, yang RM15, RM10 tu. Lepas tu dia tanya, entah kalau orang bagi macam tu, entah pakai tak? Dia kata, anak ni memang jenis cerewet kalau jubah ni. Kalau macam tu, entah kena bagi orang yang mana entah suka. Kan? Entah kena bagi jubah yang mana dia entah suka pakai, dia entah kena bagi macam tu. Kita pun bersisihkan 2,000 kan. Kita pergi kedai, kita tok harta je lah. Biasa yang pergi kedai tu pun Pak Arab je. Bila kita borong 20 helai, dia pun duduk tengok kan, siapa punya ni? Aku punya lah. Dia pun sampai sekarang kita tengok 4 tahun 5 tahun dia orang masih pakai lagi. Saya punya adik-beradik kan, bira-bira semua masih pakai lagi. Mereka kata betul lah, kalau kita bagi yang RM10, mungkin dia pakai elok, mungkin lah, tapi kita tak tahu berapa lama tahan. Tapi kalau kita bagi RM60, RM70, RM80, alhamdulillah, dia seronok pakai. Dia suka pakai, sampai ada yang buat pakai untuk baju raya. Jadi itu antara salah satu. Benda tu banyak lagi. Itu antara salah satu contoh yang diajar oleh tuan guru saya sendiri lah. Orang beriman itu bagikan satu tubuh kal jasadi. Apabila matanya sakit, memang bila mata sakit, tak boleh tidur. Kaki sakit Ustaz, tak boleh tidur. Yang sakit gigi, rasa nak bergaduh. Kalau sakit gigi ni memang rasa nak bergaduh. Kalau sakit gigi, yang kan sakit gigi, orang rumah kita tanya sikit je, kenapa bang? Dah awak ni kenapa? Datang bulan ke? Kita pula dia tuduh datang bulan. Ni gigi sakit. Gigi sakit. Kita pun pergi klinik Rush, kan? Kita pun pergi klinik gigi. Dia enjit sehari kebas. Dan apabila kepalanya sakit pula lah seluruh tubuhnya. Seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Ka'annahum bunyanun marsus. Tu Allah Taala sebut ka'annahum bunyanun marsus. Janganlah kamu saling membejisi, la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang mukmin, orang Islam, menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak bertegur siapa. Buat tak tahu je. Haji ni tak tegur-tegur ni tau. Seorang Islam adalah saudara bagi Islam yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Sesiapa membantu memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu memenuhi keperluannya. Sesiapa menghilangkan sebuah kesusahan daripada seorang Islam, man nafasa kurbatan, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Nafasallahu kurbatan yaumal qiyamah. Sesiapa menutup aib seorang Islam, maka Allah akan menutup aibnya pada hari
kiamat. Sayangilah sesiapa pun orang yang di bumi, maka sesiapa pun yang di langit akan menyayangi kamu. Bukanlah seorang mukmin jika dia kenyang sementara jirannya lapar di sampingnya. Itu ada hukum tu. Dalam fiqah pun ada disebut perkara tersebut. Mencela seorang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Rasulullah SAW menyatakan bahawa usaha menyingkirkan gangguan daripada jalan merupakan sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariq sadaqatun. Baginda juga menyampaikan sebagai salah satu cabangan iman. Al-imanu sittatun wa bid'una khaslatan. 60 lebih cabangan. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, mengalihkan benda-benda yang mengganggu jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasikan para sahabat untuk berinfak. Begitu sekali sahabat ni infak sampai Nabi terpaksa sabdakan lain untuk tahan infak tu, untuk infak untuk keluarga macam tu. Infak jalan Allah kan. Infak sampai terpaksa tahan. Tahan. Infak untuk keluarga pula. Infak keluarga pun adalah Islam satu syariat juga. Begitu. Baginda menyebutkan kelebihan-kelebihannya sehingga membuatkan hati mereka berlari kencang untuk melaksanakan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul khata'a kama yutfi'ul ma'ul nara. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Analogi yang mudah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Begitu sekali saat sedekah itu antara dia adalah memadamkan kemarahan Allah. As-sadaqatu tutfi'u ghadab rabbi. Sesiapa pun orang Islam yang memakaikan sebuah pakaian kepada orang Islam yang telanjang, maka Allah akan memakaikan untuknya pakaian daripada dedaunan syurga. Daun syurga ni bukan macam daun dunia. Daun syurga ni daripada daripada zabarjad, daripada delima, daripada marjan. Semua permata-permata yang mahal. Sesiapa pun orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam yang lapar, maka Allah akan memberinya makanan berupa buah-buahan di syurga. Buah-buah dia memang kita tak boleh nak bayangkan. Sesiapa pun orang Islam yang memberi minum kepada orang Islam yang haus, maka Allah akan memberinya minum anggur. Subhanallah. Yang terakhir, lindungilah diri kamu daripada api neraka. Ittaqun nara walaupun hanya dengan setengah biji kurma. Jika itu pun kau tidak dapat, maka cukuplah dengan kalimah yang baik. Kalimah yang baik. Di samping itu Rasulullah SAW juga memberi motivasi yang kuat kepada para sahabat untuk menghindarkan diri daripada meminta-minta. Sahabat susah nak tengok mereka meminta. Kalau ada kes mereka datang berjumpa Nabi untuk meminta, maka Nabi SAW akan beri motivasi. Janganlah berhentilah kamu daripada meminta. Meminta yang dipanggil itu ilhah. Ilhah ni bahasa Arab, ilhah. Sampai memaksa-maksa. Baginda menyebutkan tentang kelebihan sabar dan qanaah. Dalam kita baca dalam Fadilat Sedekah tu, karangan terakhir Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, kita boleh tengok macam mana Syekhul Hadis. Kita baca tu dalam bab qanaah, dalam bab ke-7 tu, masya-Allah. Baginda menyatakan tindakan meminta-minta sebagai kutu, lalat dan nyamuk yang menempel di wajah si peminta, terkecuali apabila si peminta melakukan dalam keadaan terpaksa. Ada kes-kes saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, maka kita sendiri buat inisiatif lah. Kalau kampung, ketua kampung dia akan buat derma kilat, bantuan kilat kan. Masa kita kena taman Dirim sana, bila angin, tempat angin lalu tu, dia terbang semua bumbung-bumbung.
Datang kita banyak orang-orang tertentu, terus bagi, bukan ambil gambar, kan, terus bagi sumbangan, bukan ambil gambar. Alhamdulillah ada ziarah, lepas tu senyap. Orang tu 5 apa sampailah sempurna 2 bulan purnama, tidur bawah atas apa tu langit, bukan macam tu. Bila hujan basah lah dia kata mana ni, tu bukan ambil gambar lagi, bukan. Patutnya tindakan dulu, laksana terus. Terus ini saya dah lalu benda ni, saya cerita ni saya dah lalu. Bukan main datang lagi isi borang, apa pun tak ada. Saya cerita tu kan dengan rumah saya tu, kena tu 6 tahun lepas ke 4 tahun lepas, saya ingat 4 tahun lepas. Bukan main apa tu, dia punya kayu alang tu dia tercabut semua. Banjir raya dengan air orang kata. Malam raya dengan air. Habis kesudahannya kita gak kalau duit. Kan, mana ni sonyap yo. Jadi itulah, patutnya bukan kata ambil gambar, bukan isi borang je, tindakan yang segera. Apa yang perlu. Kita bukannya ialah raya lah. Itu kena faham apa konsep membantu secara lepas tu kita kena ada kampung kita kena ada bantuan khusus. Lepas tu kalau kita masalah dalam pengurusan mayat ni dipanggil khairat. Dia panggil apa? Khairat. Kan ada tabung khairat. Khairat ni bahasa Arab. Khairat ni maknanya tabung kebajikan. Siapa-siapa dia meninggal, kadang-kadang orang tu pun tak bayar. Tapi kita masjid tak adalah kita komplain apa tak, kita uruskan semua A sampai Z. Berapa kos dia tu? Saya pun dah lama tak baca dah. Kan? Dia ada kos-kos dia tu. Kali kubur berapa, ambulan berapa, semua ada kos. Kan? Tapi kita orang masjid, masya-Allah, khairat kita keluarkan siap-siap. Kadang-kadang orang khairat ni tak sempat. Nanti dah selesai masa arwah mak saya tu, kita dah selesai semua, habis dia tahlil tu dia datang bagi. Ni khairat. Kita pun nak doa, kita ambil, masya-Allah. Ahli kita tu panggil tu ada tabung yang kita terus boleh salur sumbangan segera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat tentang kelebihan dan pahala di sisi Allah daripada semua ibadah. Baginda juga mempertautkan tari mereka dengan wahyu yang turun dari langit kepada baginda dengan sebuah pertautan yang kuat. Baginda membacakan untuk mereka, lalu mereka membacanya. Rasulullah melakukan aktiviti belajar Al-Quran dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab di hati para sahabat terhadap kewajipan dakwah dan kesinambungan risalah, selain kerana pentingnya untuk mengajak mereka memahami dan menghayati Al-Quran. Di Al-Quran ni setahun sampai tahun yang ke-13 itu kita tengok banyak mengenai tauhid. Jadi yang tahun lebih-lebih itu keluar solat, perintah zakat. Itu yang mula tadi tu. Dan baginda akan mula memberi dorongan tentang kelebihan-kelebihan amal. Sebab iman mereka masya-Allah 13 tahun punya iman, latihan iman di Mekah. Begitulah cara Rasulullah meningkatkan kekuatan jiwa para sahabat. Baginda membekali mereka nilai-nilai hidup yang paling tinggi, bukan duniawi semata-mata, bahkan ukhrawi. Oleh sebab itulah mereka menjadi sebuah potret yang menampilkan nilai kesempurnaan paling tinggi sebagaimana telah dikenali dalam catatan sejarah manusia setelah era para nabi. Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun yang mengikuti mereka, kemudian kurun yang mengikuti mereka, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Abdullah bin Mas'ud berkata, man sanna bi sunnatin, siapa yang ingin bersunnah, siapa yang ingin nak ikut, maka falyastanna, maka hendaklah dia meneladani orang sunnah orang yang telah meninggal dunia. Kerana orang yang masih hidup tidak selamat daripada fitnah. Pasti ada fitnah yang menghinggapi dia. Mereka itulah para sahabat Muhammad. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi umat yang paling utama. Hati mereka yang paling baik, ilmu mereka yang paling dalam. Merekalah yang paling sederhana dan tidak mahu menuruti nafsu. Merekalah generasi yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Muhammad dan menegakkan agamanya.
maka kenalilah keutamaan mereka. Siapa yang kita nak ikut? Boleh. Saya suka Hadrat Huzaifah sahibus siri, kita ikut dia. Saya suka macam Muaz bin Jabal yang alim, pandai, ikut dia. Saya suka macam Zaid bin Sabit yang pandai faraid, kita ikut dia. Saya suka macam Ubay bin Ka'ab, qari, bacaan baik, ikut dia. Siapa saja mereka, kita boleh meneladani mereka, kenali keutamaan mereka. Ikutilah jejak langkah kaki mereka. Berjuanglah semampu kamu terhadap akhlak dan perjalanan hidup mereka. Sesungguhnya mereka itu berada atas petunjuk yang lurus. Di sikit lagi tu insya-Allah kita akan sambung. Aqulu qawla hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rasa dah macam baca khutbah tadi. Akan baca lagi habis kan? Dia kata ustaz khutbah Jumaat nanti. Ni baru Isnin. Insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil ummil hashimi wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Syafi, ya Muafi, ya Kafi. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kaulah penyembuh ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kaulah pencukup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kepada kamulah kami bertawakal ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kepada kamulah kami berserah diri ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkanlah kami daripada bala bencana ya Allah, wabak penyakit ya Allah, ujian yang mendatang ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah, teguhkanlah iman kami ya Allah, pertingkatkanlah amal kami ya Allah untuk menghadapi ujian-ujian-Mu ya Allah. Sungguhnya ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Menyayang ya Allah. Ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jangan Kau biarkan kami ya Allah, kami letakkan kami tanpa Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.